Baru saya jemput Yang Berhormat Rasa. Terima kasih Yang Berhormat Pengerusi atas peluang yang diberikan kepada saya mengambil bahagian dalam maksud bekalan dan pembangunan 42. Pertama, saya ucapkan syabas dan tahniah kepada Kementerian Kesihatan atas peningkatan peruntukan pembangunan kepada 6 bilion pada belanjawan 2024 kali ini. Ada peningkatan lebih 1 bilion berbanding dengan belanjawan sebelumnya. Tetapi ia bukanlah peruntukan pembangunan yang paling tinggi untuk Kementerian Kesihatan. Kita pernah merekodkan pada belanjawan 2021 dengan peruntukan pembangunan 8.6 bilion ketika itu. Jadi saya mohon boleh, sekiranya boleh, kerajaan patut memberikan fokus kepada peruntukan pembangunan KKM. Sebab di sinilah fasiliti ataupun kemudahan kesihatan di seluruh negara dapat dinaik taraf. Sebab yang bekalan tu untuk pengurusan dan sebagainya. Jadi saya mohon Yang Berhormat Menteri, kalau boleh pada tahun akan datang melonjakkannya kepada 8 bilion, terutamanya untuk untuk peruntukan pembangunan. Perkara pertama yang saya nak sebutkan ialah berkenaan dengan butiran 021500 di bawah tajuk nefrologi. 60 juta diperuntukkan. Saya nampak ianya untuk emolument dengan penjawatan 3,280 orang. Maknanya jumlah kaki tangan ataupun doktor ataupun pegawai perubatan yang terlibat sama. Maksudnya kemudahan ataupun kemudahan peralatan yang sedia ada pun sama. Saya nak menarik perhatian Yang Berhormat Menteri berkenaan dengan tajuk ini. Mesin dialisis di Hospital Tuanku Jaafar Seremban tidak mencukupi. Dan ramai pesakit yang telah lama berdaftar, beratur panjang, tunggu lama, masih belum mendapat kemudahan. Mereka ni termasuk antara yang tak ada kemudahan daripada mana-mana agensi termasuk SOCSO. Jadi mereka ni kalau nak pergi swasta tu, berat. Tak mungkin mereka dapat menanggung. Lagipun, ianya kita tahulah kalau dialisis tu sepanjang hayat. Ia menelan belanja yang sangat besar. Jadi saya mohon supaya kerajaan memberikan fokus kepada bahagian ini. Sebab dia melibatkan rawatan sepanjang hayat lah, senang cerita. Kalau orang tu umur dia boleh hidup sampai umur 80-90 tahun, memang sepanjang hayat dia kena buat dialisis. Jadi saya nak tanya, ada tak program ataupun perancangan daripada KKM untuk menaik taraf, menambahkan fasiliti dialisis di HTJ? Sebab Hospital Tuanku Jaafar adalah hospital utama di Negeri Sembilan. Dia bukan sahaja untuk penduduk Seremban yang ramai, yang padat, tapi ada juga untuk daripada pesakit dari tempat lain. Berkenaan dengan Hospital Tuanku Jaafar juga, Yang Berhormat Menteri, di bawah butiran 00300 peruntukan pembangunan, saya nampak kemudahan hospital mendapat peruntukan yang besar, 875 juta. Bagus, saya menyokong pertambahan ini. Cuma saya nak tanya, daripada 875 juta peruntukan pertambahan ini, berapakah yang diberikan ataupun digunakan untuk menaik taraf kemudahan di Hospital Tuanku Jaafar? Bukan setakat nefrologi yang saya sebutkan tadi, tapi semua jabatan. Ada tak apa-apa berkenaan dengan Hospital Tuanku Jaafar? Sebab Hospital Tuanku Jaafar ni, dia bukan setakat untuk penduduk Seremban, tetapi dia menyokong semua daerah di Seremban sebab dia adalah hospital utama. Yang lain tu banyak adalah hospital daerah. Malahan penduduk daripada daerah Sepang, Selangor sendiri juga ramai yang pergi ke Seremban. Seterusnya butiran 040400 kesihatan pergigian kepakaran. Pembinaan pusat bakar pergigian Seremban yang menahan belanja 26 juta sedang dalam proses pembinaan. Berlaku kelewatan. Jadi saya nak tanya kepada Yang Berhormat Menteri, apakah kelewatan ini akan menyebabkan ia sepatutnya siap dalam waktu sekarang ni, tapi ia akan ditangguhkan pada tahun depan. Saya tahu ia bawa ICU, bukan bawa KKM pembinaannya. Cuma saya nak tanya, apakah ia menelan belanja dan apakah kapasiti pusat pergigian pakar ini selepas ianya beroperasi? Ada dua perkara lagi. Satu lagi, 090200 skim perubatan madani SPM. Saya nampak ianya perkara baru dan ianya telah dilancarkan pada 15 Jun tahun ini dengan peruntukan 100 juta. Saya menyambut baik. Ia satu yang membolehkan penerima STR, sumbangan tunai ramah, daripada golongan B40 yang biasanya tak dapat nak pergi ke klinik swasta. Tapi ini dapat pergi, dan ia bukan saja memberikan kemudahan kepada pesakit daripada kategori ini, ia juga dapat mengurangkan
meringankan beban daripada klinik kerajaan. Cuma saya nak tanya setakat ni, macam mana sambutan daripada klinik swasta terhadap kemudahan ini dan apakah 100 juta yang diperuntukkan untuk tahun 2024 ni mencukupi untuk menampung sepanjang tahun depan, dan setakat bulan 6 sehingga kini berapakah belanja yang telah digunakan untuk tahun ini. Dan perkara terakhir yang berhormat pengerusi adalah berkenaan dengan 0300 kawalan penyakit. Saya nampak 950 juta. Saya nak sebut dua jenis penyakit. Satu ia berkenaan dengan denggi. Kita semua tahu. Di Seremban, di daerah Seremban, saya berikan contoh. Sehingga minggu ke-45, jumlah kes yang terkumpul adalah 3,448 berbanding 1,500 pada tahun sebelumnya dan 500 pada tahun 2021. Jadi pertambahan yang bergali ganda yang membimbangkan, dan kita tahu perkara ini. Kalau kita tak ada satu pendekatan baru yang berkesan untuk mengatasi masalah ini, ianya akan berlarutan sampai bila-bila. Jadi saya nak tanya pada KKM melalui PKD, apakah yang boleh dilakukan bersama dengan agensi yang lain? Dia bukan setakat PKD ataupun KKM aja, termasuk PBT dan sebagainya. Apakah kita ada langkah tertentu yang berkesan untuk mengatasi masalah ini? Dan terakhir, bawa tajuk ini juga berkenaan dengan malaria. Saya nampak dia pertambahan juga, ada banyak kes, dan apakah ada tindakan yang akan dilakukan, yang berkesan yang akan dilakukan oleh KKM untuk mengatasi masalah ini. Sekian saja. Terima kasih Yang Berhormat Pengerusi. Terima kasih Yang Berhormat Rasa. Saya jemput Yang Berhormat